إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, himpunan 3 risalah, pada muka surat mana? 23, bawah sekali. Yang Rumi 23. Yang Jawi berapa Jawi? Jawi 11. Bawah sekali, bawah, perenggan bawah. Jawi 11. Perenggan bawah. Rumi 23, perenggan paling bawah juga. Habis kita membicarakan tentang bab apa? Taubat. Habis bab taubat dan bab zikir sikit. Kemudian masuk bab lain ni, fasal lain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ketahui olehmu akan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf, akil balik lah. Disebut mukallaf tu yang telah berakal, ada akal, tak gila dan baligh, itu mukallaf. Wajib atas tiap-tiap orang yang ada akal dan dah baligh, itu mengetahui ia akan segala hukum bersuci. Masuk sikit bab bersuci. Wajib tahu bab bersuci. Bila sebut bersuci daripada segala najis. Bila sebut bersuci daripada segala najis, bersuci daripada segala najis seperti membasuh ikan. Kenapa ditekankan masalah basuh ikan? Bila sebut basuh ikan, basuh ayam, basuh daging sekalilah tu. Kenapa ditekankan membasuh ikan? Maksudnya basuh ikan untuk makan. Sebab pada waktu dikarang kitab dia ni, orang tak peduli dah cara basuh ikan. Bila sebut basuh ikan, basuh ayam, basuh daging, tak peduli. Siapa yang tak peduli? Suami. Tak peduli apa? Tak peduli pun nak ajar isteri cara basuh ikan. Masalah masak memang dia reti. Tapi basuh ikan, basuh daging lembu, basuh daging ayam, itu membasuh najis. Itu bukan pandai tak pandai masak. Jangan campur. Saya pandailah masak, tahulah saya basuh ikan. Lain. Pandai masak bab lain, basuh ikan bab lain. Basuh ikan tu menyuci najis. Kan darah-darah dia semua taik-taik dia kan mencuci najis. Pandai masak ramuan dia, pandai campur ramuan. Dia beza. Tak semestinya orang pandai masak pandai basuh ikan, pandai basuh telur. Makan makanan lah yang nak makan. Tak semestinya. Kadang-kadang pandai masak tapi tak pandai basuh. Buktinya saya pernah cerita itu kan. Saya pergi kedah itu makan char kway teow. Nak cerita dah kat sini itu. Makan char kway teow. Dia tulis itu telur basuh. Dia tulis besar, char kway teow kami telur ada. Banyak char kway teow kat situ. Ni char kway teow macam-macam ada. Jadi kita, yalah kalau pergi utara, pergi Kedah, char kway teow takkan nak nasi goreng kampung kot. Kat sini pun ada nasi goreng kampung. Char kway teow lah. Tapi specialnya kedai dia, telur basuh dia kata. Telur tu basuh. Kita, bagus ni. Sebelum, sebenarnya tak order lagi. Pergi tengok dia macam mana cara dia buat tu. Dia buat masak samalah, ikut resipi dia lah. Tapi masa basuh saya jeling kat belakang tu, tengok dia tengah basuh. Dia ambil satu besen, dia bubuh semua telur dalam tu 30 biji.
Lepas tu dia ambil pembasuh pinggan tu, dia buang tahi-tahi yang ada. Lepas tu celup tak tepi. Ambil pula yang kedua. Sapu celup tak tepi. Lebih baik tak basuh telur daripada macam tu. Walaupun nampak macam bagus basuh telur, basuh ikan pun sama. Basuh ayam pun sama. Nampak macam malah dia tahulah masak memang tahu, basuh cerita lain. Tu nanti dia akan bahas. Tak sempat ikut malam ni kot. Tak tengok sempat ke tak sempat. Dia akan ajar cara basuh ikan macam mana. Dan kain kena najis. Termasuklah. Sebenarnya cara basuh ikan, basuh ayam, basuh daging sama je dengan basuh kain. Kain yang kena najis sama. Cuma beza tak perah lah. Kalau perah hancur. Hancurlah ikan tu. Cuma tak perah je. Tapi dari sudut kaedah ada sama je cara basuh. Kain dengan basuh kain kena najis dengan basuh ikan. Sebab ikan tu kena najis. Telur tu kena najis. Sama. Daging kena najis. Kenapa? Darah tu kan najis. Ayam kena najis. Apa? Masa nak potong-potong kan isi perut dia tu najis lah. Semua kena. Jadi tak ada beza pun ikan kena najis. Basuh ikan, cara basuh ikan yang kena najis, tak ada beza pun basuh ayam yang kena najis, basuh daging yang pastinya ada najis sebab darah dia tadi. Dan tak ada beza pun dengan basuh kain kena najis. Tak ada beza. Kalau kita jaga sungguh kain semayang ni basuh sungguh, tapi kenapa makan kita nak masuk dalam mulut kita tak jaga sungguh-sungguh dalam bab basuh, sedangkan kaedah dia sama. Tengok akan ada bahan nanti ya. Kain kena najis dan bersuci. Bukan tu aja. Bila sebab bersuci daripada dua. Yang pertama dari kena najis untuk kita makan masuk dalam perut. Yang kedua kena najis kat luar untuk kita nak semayang apa supaya sah semayang kita. Kalau ada najis kat luar tu kat badan atau kat pakaian lah. Dua. Dan bersuci daripada dua hadas kecil dan hadas besar. Sama juga. Hadas kecil dan hadas besar menyuci najis juga, tapi dia panggil najis batin. Yalah, najis dalam. Contohnya kalau seorang tu dia berhadas kecil, tak ada wuduk, dia seolah-olah dalaman dia tu bernajis. Seolah-olah. Sebab tu tak boleh semayang sebab ada najis. Tapi najis ni bukan nampak kat matanya. Kalau dia berhadas besar dengan maksud berjunuk, maka dia tak boleh semayang kan? Kan tak boleh baca Quran, tak boleh semua. Kenapa? Sebab dia ada najis. Mana tak nampak pun najis dalam. Jadi cara untuk basuh najis luar lain. Najis luar lain, iaitu dengan air mutlak yang sebut nanti lah. Kalau kita nak makan, cara basuh cucur dan sebagainya. Kalau kena kain, cara basuh, itu panggil najis luar. Cara nak basuh najis yang dalam tadi, yang najis tapi tak nampak, dengan cara basuh muka, tangan, kepala, kaki, iaitu kita panggil wuduk. Tak boleh semayang, kenapa? Ada najis. Najis dalam, dan najis batin. Najis batin. Kalau berjunuk, macam mana nak basuh najis tu? Dengan basuh seluruh tubuh. Mandilah kita kan, mandi. Ada satu lagi, basuh daripada dosa-dosa. Najis batin juga tu dosa. Macam mana nak basuh? Kalau masih hidup, dengan taubat. Masa mati? Lepas mati? Bukan masa mati, lepas mati? Dengan api. Itu masuk neraka tu. Sebab nak bakar dosa tu. Lepas dah bakar dosa, masuk neraka jahanam, lepas tu boleh masuk syurga orang Islam. Orang beriman akhir sekali masuk syurga. Tapi kalau dia banyak sangat buat dosa, bahasa timbang tu berat dosa daripada pahala, dia akan masuk dalam neraka dulu. Kenapa masuk neraka? Nak cuci najis tu. Najis apa? Najis dosa. Najis lepas mati nanti tak boleh cuci dengan air dah. Cuci dengan api. Terpulang apa dia kita? Kita nak cuci pakai air ke cuci pakai api? Pula dua-dua boleh. Silakan. Malah cuci pakai api tu bukan api macam dunia lah. Bukan api macam dunia. Jadi kata kat sini, maka hadas kecil, sambung lagi. Maka hadas kecil iaitu ambil wuduk, dan hadas besar iaitu mandi, barulah suci daripada najis juga, tapi najis batin. Yang najis yang kita panggil menyucikan najis dengan taubat tadi, najis dosa-dosa, dalam surah Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Soalannya ulama bahas, kenapa satu ayat tu Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri, cuci daripada najis? Apa satu ayat tu, apa kena-mengena taubat dengan menyuci najis? Jauh tu. Allah menyukai orang yang taubat dan orang yang berbuat baik. Okey, ada kena-mengena. Taubat lepas tu buat baik, ada kena-mengena. Allah menyukai orang yang taubat
dan tidak menyukai orang yang berbuat dosa. Ada kena-mengena dua cerita tu. Tapi Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Tak ada kena-mengena tu. Ulama kaji, akhir sekali maksud taubat menyuci najis batin. Kalau Allah menyukai orang innallaha yuhibbut tawwabin, taubat cuci najis batin, wa yuhibbul mutatahhirin, menyuci luar ni dengan najis lah. Najis. Jadi kita kena cuci dua-dua. Tak memadai cuci zahir aja, tapi batin penuh dengan najis. Najis apa? Najis dengki kat orang, ujub, takabur, sum'ah, macam-macam najis dalam ni. Tak guna. Luar elok, bersih dia nak. Dan tak guna juga dalam punyalah putih bersih. Tak dengki kau orang, tak ada ujub, tak ada takabur, baik hati, ikhlas dalam hati dia. Tapi luar penuh dengan najis. Tai ayam, tai apa, tai orang, tai dia sendiri. Tak guna juga. Dia dua-dua. Luar pun suci, dalam pun suci. Luar suci, dalam tak suci, tak guna. Dalam suci, luar tak suci pun tak guna. Agama Islam zahir dan batin. Dia tak ada luar je aku nampak macam ni, tapi dalam baik. Tak. Islam mesti dua-dua. Baik luar dan baik dalam. Kau nampak je pakai duduk, pakai macam dedah aurat, pakai rantai, mulut uduh. Tahu mulut uduh? Bukan mulut dia buntuk uduh, tak. Mulut dia keluar, dia buka mulut je uduh bunyi. Dia buka mulut je bohong. Buka je mulut bohong. Contoh. Tu panggil mulut uduh. Bila lain macam macam ni. Bukan mulut dia tuduh lah maksudnya. Mulut je uduh, hati baik. Tak ada. Dia dalam Islam mulut luaran baik, dalam pun baik sekali. Dia tak ada. Nampak je dedah aurat, tapi hati baik. Tak ada. Nampak je baik kat luar, tapi hati jahat. Dia tak ada. Dia dalam Islam dua-dua. Jika salah satu maknanya tak sempurna. Maka tak sempurna. Itu lakonan semata-mata. Lakonan. Jadi itu nak cuci. Cuci bukan semata-mata luaran, cuci dalaman juga. Dan tiada sah bersuci itu melainkan dengan air mutlak. Cara bersuci mesti dengan air mutlak. Iaitu, dia bagi contoh air mutlak ada telaga, air hujan, air sungai, air laut. 4. Kalau biasa kita dia ada 7. Yang ni ada 4. Sebenarnya 7 tadi tu pun tergolong 4 juga. Contohnya air telaga. Air telaga, kalau ada 7 tu, air hujan, air embun, air salji. Itu 3 daripada langit. Dia panggil air mutlak, dia 3 daripada langit. Istilah langit tu atas lah, bukan langit betul. 3 daripada langit, 4 daripada bumi. Tu air mutlak. Tapi dalam kitab kita tulis 4 je. Mari kita tengok. Kebanyakan kitab kata 7. 3 daripada langit, 4 daripada bumi. 3 daripada langit, hujan, embun, salji. Okay. 4 daripada bumi, laut, sungai, mata air, perigi. Tapi dalam kitab kita tulis air telaga, air hujan, air sungai, air laut. Sebenarnya sama je. Contoh air telaga. Air telaga tu lah air mata air. Dah ada 2 lah sebenarnya. Jadi kalau detail kan, air telaga lain, mata air lain. Tapi kalau detail kan, kalau umumnya air telaga tu mata air lah. Mata air yang duduk kat bawah, dia keluar je di telaga. 2 dah kat situ. Kemudian air hujan. Air hujan disebut hujan, sedangkan daripada langit ada 3. Hujan, embun, salji. Embun tu macam hujan lah daripada langit juga. Salji tu pun hujan yang sampai ke bawah dia sejuk, dia jadi beku sikit. Beku sikit lah. Kalau beku banyak, benjol kepala. Jadi beku sikit. Jadi sebenarnya hujan tu termasuklah salji, termasuklah embun. Jadi kalau kita tengok sini, air telaga maknanya telaga dan mata air termasuk. Bila sebut air hujan, embun, salji. Lepas tu air sungai, air laut. 7 lah. Samalah. Okay. Air sungai dengan air laut tak boleh campur sekali. Sebab sungai lain, laut lain. Sebab tu tak campur. Air hujan, air embun, air salji boleh sekali kan. Sebab dia asal sama je. Air telaga dan air mata air sekali je. Maka 7 ada ataupun 4 secara umum. Itu adalah air mutlak. Selain daripada 4 ni bukan air mutlak. Dia kena punca, sumber dia. Habis kita pakai air tangki. Ya, air tangki daripada mana? Daripada loji besar, tangki besar tu. Tangki besar tu daripada mana? Akhir sekali daripada sungai juga. Jadi air hanya 4 ni saja. Jika dalam proses 4 air telaga, air hujan, air sungai, air laut ni, dia akan
penapis itu Allah sendiri yang buat secara bersistem. Jika air najis masuk ke dalam tu pun dia akan suci juga. Contohnya air kencing, air tahi, air apa logik tahi tu, bila dia terdedah akan ada matahari akan tarik, mudah kata gitulah, tarik dia jadi wap, dia naik sampai ke atas jadi awan, lepas tu jatuh balik jadi air hujan. Kalau kita kata itu air tu lah juga, tapi oleh kerana sistem tu Allah dah buat, sistem apa nama tu, pemeluapan tak silap, dia meluap lah, naik, maka turun tu jadi air hujan. Air tu bertukar daripada najis kepada air mutlak. Air apa? Air terjun masuk air sungai. Air terjun masuk air sungai. Tengoklah, air alo masuk air sungai. Masuk. Kalau nak detail kan boleh lah, detail kan. Air terjun, air alo, sungai kecil, sungai besar. Nak detail kan jadi berbelah-belah. Umumnya gitu lah. Air terjun termasuk air sungai. Air yang paling berani terjun. Air lain semua nakut. Air terjun paling berani. Air yang paling berani. Okey. Maka jika apa benda tu? Jika membasuh pungkur. Apa pungkur? Orang Kedah tahu pungkok. Pungkok. Kenapa tiba-tiba ada bahasa Kedah ni? Boleh jadi pengarang kita ada kena-mengena dengan orang belah utara kot, Laut Penang, pungkok. Tak, sebenarnya tidak. Sebenarnya pungkur ni adalah bahasa Melayu asal. Bahasa awal bahasa Melayu, bahasa dulu 200, 300, 400 tahun, pungkur lah panggil. Basuhlah pungkur tu. Janganlah tak basuh pungkur. Boleh kat orang utara pungkok. Pungkok terus. Dan jika membasuh pungkur kerana berak, dia tak ada lapik-lapik. Dalam masalah agama, dia tak ada lapik-lapik. Mana ada lapik? Cebok, tak faham cebok. Apa benda cebok? Kena cebok tu, apa cebok? Derek, orang Melayu kan? Derek aja apa dia? Basuh pungkok kerana berak. Jelas. Tu faham. Jika membasuh pungkok kerana berak, okey, maka hendaklah ia duduk bertinggung. Duduk bertinggung ni duduk apa? Duduk bawah. Duduk bawah. Apa dia panggil? Duduk bercangkung. Duduk bercangkung. Bercangkung tu bertinggung lah. Duduk di bawah. Kat sini dah, kalau ikut cara Islam ni, cara Islam ni yang diajar ni cara Islam. Maksudnya kita kat sini banyak gagal lah. Sebab toilet kita kan dah tinggi. Jadi tak duduk, tak bertinggung lah. Dah panggil duduk. Bukan duduk bertinggung, duduk saja. Maka kat situ dah gagal lah sikit. Ni bukan cerita sah, halal, haram, dosa, bukan. Ni cerita tentang yang terbaik yang Nabi ajar kita. Pertama, duduk buang air tu, duduk bertinggung, duduk bawah. Maksud duduk bawah tu, duduk bercangkung. Duduk di atas dua tapak kaki. Bukan duduk di atas paha. Pak, duduk di atas dua tapak kaki tu, lain tu. Kalau duduk atas paha, yang lalu yang sekarang ni, semua tinggi-tinggi. Tak ada dah orang ni. Ingat tak? Dalam 30 tahun lepas kot, 30-40 tahun lepas, 30 lah, semua bawah kan. Buat rumah mesti bawah kan. Lepas tu adalah dia letak batu-bata satu belah sini, bagi tinggi sikit, gitulah sikit. Tu je lah. Kalau nak buat tinggi pun, ni bila air dia akan buat tinggi. Tinggi, lompat naik atas tinggi tu, tapi tetap juga dia punya lubang tu tetap kat bawah juga. Sebab takut air tu turun bawah kan. Orang yang tanah besar sikit, dia buat jamban ni besar sikit. Bila buat besar, sebelah sini kolah. Sebelah sini ada naikkan tinggi sikit. Langkah sikit je lah tinggi. Lepas tu walaupun tinggi, toilet tetap kat bawah juga kan. Itu yang terbaik. Kita konon-konon moden lah. Beli tinggi je. Konon-konon moden. Konon-konon. Tak moden. Ini yang terbaik sebenarnya. Tapi kalau dah beli rumah teres ni, macam mana? Kalau ada duit, innovation lah. Innovation lah, buat bawah. Buatlah sendiri, buat macam mana pun buatlah. Tapi kalau dah pakai lah. Bukan cerita sah batal. Sah juga berak kat mana pun. Janji keluar tahi. Tak ada masalah. Cuma yang terbaik tahi nak. Yang pertama dari sudut kesihatan. Apabila duduk gitu, kita boleh ikut sunnah Nabi. Iaitu ketika buang air, Nabi ajar ni. Nabi ajar. Sekecil-kecil perkara Nabi ajar. Cara nak buang air pun Nabi ajar. Agama lain tak ada ajar. Cara nak pakai selipar, cara nak pakai baju, agama lain tak ajar. Malah nak berak pun, nak basuh kencing, agama lain tak ada ajar. Agama kita je ada ajar. Detail Nabi kita ajar. Nak buang, duduk bertinggung, duduk bercangkung.
Lepas tu kaki kanan naik atas. Macam ni. Bukan naik lah, buat macam ni. Jinjit. Jinjit. Satu kaki je, jangan dua-dua. Satu kaki kanan. Masa buang yang kecil, buang yang besar. Tu Nabi ajar. Buatlah kajian kenapa. Rupa-rupanya dekat belah sini kita punya apa nama dia panggil, perut, bukan perut, dia panggil usus. Usus adalah organ-organ yang belah kiri ni. Kalau kita tengok dia punya turun ni, dia macam ni, lepas tu dia macam tu. Kan? Kalau jangan dia benda nak sebut tak reti, kita tengok gitu. Jadi bila duduk, naikkan tu, dia terkepit kat situ. Dalam lah kepit, terpenyek sikit. Bila terpenyek, nak keluar, keluar terus. Tak payah tekan-tekan dah. Itu yang duk teran tu jadi puasa tu. Padahal Nabi dah ajar siap-siap dah. Jadi bila duduk bertinggung, boleh tak nak ikut cara Nabi? Boleh. Kalau duduk atas sekarang ni, boleh. Duduk atas paha sekarang ni, tak boleh. Nak angkat kaki pun tak jadi apa. Angkat kaki tak jadi apa. Angkat apa, jinjit tak jadi apa kalau jinjit. Jadi nak naik atas tu, boleh naik atas tu. kalau jatuh tangguh sendiri. Taklah, maksudnya buat sesuatu lah kan. Duit banyak-banyak buat apa, simpan. Buat, pecahkan sikit, buat di bawah. Okay. Kemudian basuh pun duduk dalam keadaan macam tu. Kalau duduk macam tu, basuh dia kurang penyucian sikit, bimbang, takut ada tinggal najis. Bertinggung. Dan masa nak basuh tu, dan malah ketika nak buang tu pun, diterankan dubur. Teran sikit. Masa nak basuh. Diterankan dubur, itu dan dijirus padanya dengan sedikit-sedikit. Sebab apa? Sebab Allah dah cipta cantik dah. Kita punya apa dia panggil rektum dah dalam, yang luar ni, yang keriput apa yang berkedut tu, yang berkerimput tu tak, ini semua orang ada weh. Jadi bila tak pakai, dia tutup. Sebab tu orang duduk sebelah tak bawa tahi. Sedangkan dalam tu penuh loji tahi, pakak-pakak bawa loji tahi kita tau. Ni loji tahi dalam perut ni. Tapi kenapa tak bau? Sebab benda tu je. Satu lagi kat atas ni, yang ada ni, kat ni telan ni ada kat sini. Ni satu lagi dia grip juga kat dalam ni. Splinter nama kan? Splinter. Nama dia grip sini. Yang kat bawah dia, bila dia tutup dua-dua, sebab dia tak keluar bau. Kalau logiknya ada tahi dalam perut, bau. Cuba bawa tahi bawa dalam beg. Jinjit. Memang orang sebelah bau. Tapi kenapa tak bau? Hebatnya made in Allah Ta'ala ni. Manusia kita ni. Sistem yang Allah buat cantik, tutup dua-dua. Okay. Jadi bila dia berkedut, dia perlu grip betul. Malah ada ulama kata ada malaikat dia jaga. Duk jaga kat telinga, kat hidung, dekat mata. Ada jaga supaya serangga tak masuk. Berapa kali semut masuk telinga sama hidup? Pernah? Sekali pun tak pernah? Sekali? Dua kali? Ada sekali dua je. Lalat masuk hidung, berapa kali? Lalat masuk mulut, lalat masuk mata, nyamuk masuk mata, nyamuk masuk telinga. Jarang sangat. Kalau ada pun sekali dua kali je. Seumur hidup. Sebab apa? Ada malaikat jaga. Termasuk tempat grip ni. Sebab tu bila mati, malaikat tak jaga dah mati. Sebab tu dia akan terbuka. Dia akan longgar. Bila dia longgar, sebab dah tak ada grip, masa tu kalau kata tempat macam tepi-tepi hutan ke, accident ke, atas rumput ke, masa tu lah kalau jengking masuk, ular masuk, lipas masuk. Sebab dia suka, bau tu memang menyelerakan bagi serangga. Masuk ke mulut. Kalau rumah dekat-dekat kawasan tu lah. Lepas tu masa nak mandi, keluar ular. Uish, apa hal ni? Tu jadi cerita tanah kubur. Tak ada. Dia memang masuk, dia memang suka. Keluar, kenapa keluar lipas kat mulut? Kenapa keluar kat tu, keluar kat ni? Memang hilang grip. Bukan menandakan azab lah jenazah ni. Tak. Jadi bila di grip cantik dah, grip gitu, bila nak buang, duduk di bawah, duduk bercangkung, duduk bertinggung, dia elok lah buka yang kedut tu, dia tak kedut. Kan cantik, stretchable. Tahu stretchable? Saya guna macam-macam bahasa dah. Tak faham, tak tahulah. Bahasa Inggeris ada. Bahasa kawan. Dia stretchable. Jadi dia bila cantik lah. Bila nak basuh, tekan sikit je, dia dah, apa dia panggil? Dia dah terbuka dah semua. Bila berdiri, jadi balik. Kalau duduk macam duduk biasa ni, duduk macam ni, dia tak terbuka habis. Dia tak terbuka pun. Dia tetap juga macam ni. Kalau basuh, gosok pun ada kot celah-celah ni. Jenuh sikit nak kena gosok. Kena gahar lebih sikit. Kenapa menyusahkan? Duduk bawah je lah. Okay. Dia kata kat sini, dia ajar ni. Diterankan dubur.
Dan dijirus air padanya sikit-sikit jiwa air. Kenapa jiwa air sikit-sikit? Serta digosok. Jiwa air sikit gosok, jiwa air sikit gosok. Tak boleh ke banyak? Nanti dia beritahu kenapa. Akan dia dengan tangan kiri. Tangan kiri jangan pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri. Okey. Dengan tangan kiri, sekira-kira yakin atau zon akan sucinya. Yakin maksudnya 100%. Zon kuranglah 100%. Tapi kuat jugalah 80 ke. Zon apa? Yakin apa? Suci. Dah bersih. Kalau yakin, dia kena 100%. Macam dia nak yakin suci basuh? Kena ada cermin. Ambil cermin kelebek tu. Itulah yakin. Boleh. Sila nak buat. Tapi kita tak dituntut sampai tahap yakin. Kalau yakin pun okey kalau nak buat. Habis tu, boleh pakai zon. Zon ni apa? Sangkaan kuat. Tak perlu tengok lah. Pakai tangan aja. Rasa, okey dah ni. Okey dah, cukup. Sebab tu dia kata yakin atau zon. Yakin atau zon. Dua-dua boleh. Akan suci. Jadi kalau kata wajib yakin suci, memang setiap toilet mesti ada cermin. Kalau yakin. Tapi tidak. Yakin pun boleh. Zon pun boleh. Zon ni tak tengok. Tapi agak-agak kuat tak? Yang perasaan ataupun keyakinan kuat tak? Kuat dah. Berapa? 80%. 100%. Tak mungkin 100%. 100% kena tengok. Malah kalau kau boleh takat gambar, zoom. Nak yakin. Sebab kalau kata, yakin dah. Itu bukan yakin. Itu namanya zon. Habis tak boleh ke zon? Boleh. Bukan tak boleh. Cuma yakin lain, zon lain. Tu je nak beritahu. Akan sucinya. Jadi berhati-hati dekat orang yang dah berumur. Kadang-kadang tak boleh duduk. Jadi hati-hati. Dah memang tak boleh duduk. Nak buat macam mana? Buang air kecil, buang air besar, nak mandi wajib apa semua. Dia kena gosok lebih sikit. Dia kena teran lebih sikit. Bagi orang yang normal, dia tak perlu gosok lebih sikit. Dia cuma bercangkung, gosok, memang dah clear dah. Sebab dah masa dia bercangkung tu dah buka. Tapi kalau sakit lutut, sakit apa, memang tak boleh duduk bercangkung. Maka macam mana? Nak macam mana? Adakah basuh je lah macam tu? Tak boleh. Kena basuh betul-betul juga. Cuma gonyoh lebih sikit. Tu je. Gonyoh dia lebih sikit. Sebab walaupun dia berkedut, walaupun tak duduk bercangkung, tetap juga boleh. Berdiri pun boleh nak cuci. Tapi gonyoh lebih, memang lebih memang susah lah sikit. Bukan kata kalau berdiri tak sah basuh berak. Tak. Cuma payah. Setiap tu dia ada banyak tu. Ada banyak kedutan tu. Dalam kedutan, kalau contoh dia begini, kedutan tu. Kalau berdiri, macam mana nak buka ni? Kalau duduk, yup. Kalau berdiri, yup. Macam mana ni? Itu boleh kena gosok lebih sikit. Okey. Berhati-hati juga orang yang baru bersalin. Yang baru bersalin pun tak boleh duduk juga. Orang dulu kursi tu dia belah kat tengah. Sekarang duduk atas bowl tu je lah. Dulu kursi sebab dekat bawah. Kursi dia belah kat tengah tu. Untuk orang yang baru bersalin kan. Untuk buang air apa semua. Jadi kalau katalah nifas dah berhenti, setelah 10 hari melahirkan, nifas dah berhenti, wajib mandi. Wajib sembahyang. Walaupun baru 10 hari anak. Tetap dah kering nifas. Jadi macam mana? Nak buang air masih lagi tak boleh duduk. Memang jahitan ke apa kan. Jadi macam mana? Sama juga. Ketika mandi wajib, ketika buang air tu, kena gosok lebih sikit. Sebab bimbang takut tak kena. Kalau ada najis kat situ, tak sah ibadah. Okay. Habis. Dan jangan berlebih-lebihan banyak jiwa air. Kenapa pula jangan banyak-banyak? Mari kita tengok. Barangkali tiada sempurna suci dan air sudah habis. Ini kembali kepada 200 tahun, 100 tahun yang lepas. Macam mana? Ada paip-paip tak? Tak ada kan? Shower-shower tak ada kan? Ambil je mana? Karau, ambil air telaga. Lepas tu buah dalam baldi. Ingat kan? Dah dalam tempayan. Ambil, bawa letak kat toilet kat jamban. Lepas tu air tu kadang-kadang separuh, kadang-kadang nak habis. Ambil pakai cetong, pakai gayung tak? Jadi bila ambil macam tu, masa nak basuh ambil air banyak. Tiba-tiba dia kata barangkali tiada sempurna suci. Tiba-tiba macam tak puas hati lagi. Ada lagi kot. Ambil air sudah habis. Nak cakap. Barangkali tiada sempurna suci dan air sudah habis. Okey? Habis kalau air habis apa masalah, ambil lah lain dekat telaga. Dia kata jika bangkit ia berdiri kerana cedok air pula, nak pergi kat telaga, berjalan pergi ambil air, maka berlumur akan paha. Jatuh air basuh tadi mengalir, berlumur, mengalir kena paha. Dan kain duk pegang
dan kain itu dengan air dipungkuk tu. Air dipungkuk itu. Dia kata, maka tatkala itu jadi najis. Faham tak dia nak kata apa? Jadi dia pegang tak boleh nak pergi keluar, nak ambil air, nak ambil telaga. Masa ambil tu lepas adalah kain. Dalam keadaan dia tak puas hati lagi, mentantah ada najis lagi. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia banyak guna air. Itu dululah. Kalau sekarang tak ada masalah lah guna air banyak. Tu je. Jadi boleh ke guna air banyak? Boleh. Sebab sekarang tak kena pergi ambil kat mana-mana. Buka paip aja. Maka tatkala itu jadi najis. Kain dah jadi najis, habis dah sampai ke peha, nak pakai air lagi banyak dekat telaga tu. Bila last kali nak sembahyang pula pakai kain yang kena tadilah, tak sah sembahyang. Itu dia bimbang kat situ. Okey. Tapi sekarang tak pakai lah. Tak gunalah sekarang ni. Tak apalah guna air banyak pun tak apa. Malah basuh najis guna air yang banyak sunat sebenarnya. Masa buang air besar, buang air kecil, nak basuh tu guna air banyak sunat. Cuma yang dia kata tak boleh ni, jika tadi itulah. Jadi guna hati-hatilah sebab air tak cukup. Habis. Dan jika kencing, maka ni kencing pula. Tadi ajar cara berak. ajar cara basuh berak. Sekarang ajar tu ikut hukum syarak. Kalau ajar kita, mak ayah kita dah ajar umur 6, 7, 8 tahun dah. Buat apa nak belajar tua-tua belajar basuh berak apa? Ini belajar cara syarak. Mak ayah kita tu tak tahulah ajar cara syarak ke tidak. Yang ini ajar cara syarak. Jadi kencing pula. Tadi buang air besar, ini buang air kecil. Ajar juga, kena ajar lah. Macam mana? Dan jika kencing, maka jangan segera kepada membasuh akan dia. Jangan duduk cepat sangat nak basuh. Sabar dulu dia kata. Kalau buang air kencing. Melainkan nak tunggu sampai bila? Kemudian selepas daripada sehabis-habis sejat air kencing itu, kena biar habis air kencing keluar. Ini air kencing duk keluar 2-3 titik lagi, dah basuh dah. Maka tak sah lah. Kenapa dia nak cerita? Sebab benda ni besar, bukan benda kecil. Dia membabitkan sembahyang. Malah kalau dekat Mekah dia membabitkan tawaf. Dia membabitkan macam-macam. Jadi penting benda ni. Dia nak cerita lah ni. Tunggulah air kencing tu habis. Jangan cepat sangat. Nak cepat-cepat nak pergi mana? Sabar dulu. Biar sejat dulu air kencing. Biar habis. Jadi ni macam mana nak buat habis? Cara nak buat habis dengan berjalan-jalan. Bukan pergi bandar. Bukan. Berjalan-jalan tu berjalan lah. Berjalan-jalan. Istilah ni, kalau istilah syarak dia panggil istibrak. Dia ada 3. Yang pertama, istinja, istijmar, istibrak. 3 is. Saya istilahkan kepada 3 is yang berkaitan dengan buang yang kecil, buang yang besar ni lah. Dia panggil 3 is. Pertama, istinja. Istinja ni buang yang besar tadi, ambil air basuh. Dia panggil istinja. Bahasa Arab lah, bahasa syarak dia. Yang kedua, istijmar. Buang air, lepas tu tak pakai air. Lepas buang air, berak kencing, lepas tu tak pakai air untuk basuh. Pakai tisu atau pakai batu. Itu saja, tak pakai air langsung. Dia panggil istijmar. Yang ketiga, istibrak. Istibrak ni apa? Kencing atau berak, buang yang kecil atau buang yang besar. Dan bila dah habis, dia tak cepat basuh. Dia melakukan satu perbuatan untuk habiskan kalau ada lagi dalam saluran-saluran tu. Kalau ada lagi, nak perhabis lagi. Perbuatan tu namanya istibrak. Perbuatan tu istibrak. Ada satu lagi istibrak. Satu lagi istibrak, orang bab kahwin, bab nikah, bab cerai. Lepas dia kahwin, macam mana istibrak? Kemudian cerai, dia tak boleh kahwin lagi kerana perlu istibrak. Sebab apa? Bimbang takut ada benih dalam tu. Ada panggil istibrak juga. Tapi itu bab lain lah. Jadi kalau ada istibrak dalam syarak ada 2. Satu istibrak masalah nasab, masalah anak dalam perut. Yang kedua, istibrak yang kita bincang inilah. Bukan bab tu. Jadi istibrak. Cara istibrak tu macam mana? Nak istibrak apa sahaja perbuatan yang dengan buat perkara itu, perbuatan bukan perkataan. Perkataan bercakap bukan, perbuatan. Yang dengan buat cara tu, buat perbuatan itu, yang baki belen-belen yang duduk dalam saluran tu habis keluar. Dia bagi contoh berjalan-jalan. Itulah istibrak. Dengan berjalan-jalan, air kencing habis keluar. Maka contohnya, jika dia tak berjalan-jalan, lepas buang air kecil, basuh-basuh terus, dan masa semayang ke lepas pada tu, air kecil akan terkeluar balik sikit, setitik 2 titik. Okay?
Kalau jadi gitu, maka wajib istibrak. Wajib. Kalau tak istibrak berdosa. Tapi kalau dia kencing, kalau lepas dia basuh, tak istibrak pun. Basuh, dia semayang dan dia buat apa, tak ada masalah pun, tak keluar pun. Sebab dia sihat. Tak ada masalah pun. Buang macam tu je. Maka sunat istibrak. Jika dengan istibrak baru keluar saki baki, wajib istibrak. Jika tak istibrak pun dah keluar habis, sunat istibrak. Antara yang diajar berjalan. Ya, berjalan ni, bila kita berjalan, ada pundi-pundi ke, pundi kencing ke, ataupun saluran-saluran yang bergerak. Bila bergerak, dia keluar habis. Maka jika dengan berjalan-jalan tu baru keluar, maka wajib berjalan-jalan. Pusing kan? Tawaf 7 kali dalam toilet. Wajib. Sebab apa? Kalau dia tak jalan, tak keluar. Nanti kalau semayang, masa sujud keluar macam ni. Biasa masa sujud lah. Masa sujud, masa tu semua badan kan, dia macam tertekan sikit kan. Masa tekan dia, Allah. Macam ni. Keluar setitik, bukan cah. Itu bukan. Itu kencing. Ini bukan. Dia keluar setitik 2 je. Tapi rasanya, soalan. Nak buat apa? Kan susah hak. Memang tak kena kapek masjid surau pun. Cuma, nak buat apa? Nak berhenti? Kalau berhenti cek-cek, tak ada je ni. Kalau tak berhenti, rasa dalam hati je ni. Ada kod. Tak guna. Jadi sembahyang ibadah tak sempurna. Jadi was-was. Lepas tu berhenti. Tak apa, berhenti. Cek. Pegang, cek. Oh, tak ada pun. Batal dia pegang lah. Ambil wudu pula, tak serabut lah. Lepas tu datang sembahyang balik. Lah kali jadi masuk tahiyat akhir. Padahal dia yang format tadi. Contoh. Apa saya pula tiba-tiba kau sembahyang lambat? Ada masalah. Padahal tak boleh gitu. Kalau jadi imam lagi masalah. Macam mana nak buat? Masa sujud tiba-tiba yuk rasa. Nak kata. Minta maaf ya semua. Tadi rasa macam terkecing kejap nak cek itu. Memang kena imam itu. Habis tu buat pura-pura sembahyang. Maksudnya teruskan sembahyang, konon-konon tak ada. Bahaya kalau ada. Masalah. Betul masalah benda ni. Masalah ni nampak macam kecil. Benda besar. Akhir sekali tak ada kot. Takkan aku nak batal leceh Imam buat batal sembahyang sebab terasa air kencing terkeluar. Buat sembahyang. Habis sembahyang, habis wirid apa semua, pergi slow-slow, pergi toilet slow-slow. Lepas tu cek, dah tak ada. Memang tak ada, dah kering dah. Macam mana? Sebab tu penting tu ni. Nampak macam tak penting tapi penting. Dia menyusahkan, dia boleh menyebabkan was-was. Malah nanti dia akan cerita siksa kubur. Nanti dia akan bawah cerita siksa kubur. Bab tu. Nanti dulu. Bab tu. Kita cerita kat dunia dulu. Jangan masuk kubur dulu. Cerita kat dunia dulu. Sebab dia dekat bawah tu. Banyak siksa kubur. Relax dulu. Jadi, tunggu sejat habis. Kalau dengan berjalan-jalan lah. Dan berdehem beberapa kali. Barulah dibasuh akan dia. Jika dengan berdehem dapat keluar, maka berdehem lah. Jika dengan berjalan baru keluar, berdehem tak keluar. Tak guna berdehem. Sebab yang disunatkan bukan berdehem. Dalam kitab-kitab dia bagi contoh aja. Berdehem, bukan suruh dehem. Kalau orang normal berdehem tu dia akan selesai lah. Kalau keluar dia akan keluar setitik je. Kalau kadang-kadang tak keluar pun dengan berdehem. Sebab dia dah normal, dia masih normal. Dia masih lagi grip dia masih kuat. Sebab dia masih muda. Kadang-kadang dengan berdehem tak keluar, perlu berjalan, maka berjalan lah. Kadang-kadang berjalan tak keluar juga, perlu melompat lah. Hentak kaki, silang kaki gini. Dia silang kaki ni. Dalam bilik air semua buat ni. Jangan buat kat luar. Tengok apa benda ni. Buat kat dalam bilik air. Silang kaki, melompat, ketuk ketampi, jalan itik. Ini bukan buat lawak. Saya cerita ni ada orang gitu. Dia telefon, dia mesej, dia tanya. Memang lepas masa sembahyang memang problem. Sebab bila bergerak-bergerak dia akan keluar. Adakah dia boleh pakai kaedah daimul hadas, iaitu balut siap-siap nanti keluar kira halal? Saya kata tak boleh. Bagi orang yang kencing keluar tak berhenti-henti 24 jam baru boleh buat guna cara daimul hadas. Dia bukan daimul hadas. Dia bukan silsil baul dipanggil. Dia bukan silsil baul. Silsil baulnya air kencing menitik setiap 1 minit contoh. 1 minit setitik. Bukan setitik lah, setengah titik. Sentiasa. Itu baru daimul hadas. Yang itu cara lain. Yang itu kalau keluar pun sah sembahyang dia. Ini yang keluar jarang-jarang. Bukan jarang-jarang. Sehari, sekali, 2 kali, 3 kali. Itu tak boleh. Jadi cara dia macam mana dia kata nak buat? Saya kata cubalah berdehem. Tak jadi. Cubalah duduk 10 kali. Tak jadi, keluar juga. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Cuba berlari. Dah sampai tergelincir
Licin kan bilik air. Cuba begitu, macam-macam lah. Akhir sekali saya kata cuba silang kaki. Dia silang kaki, selesai masalah dia. Silang kaki gini 2-3 kali. Macam senaman lah lebih kurang. Yalah, bila dia cuba buat macam-macam cara, adalah tempat-tempat yang air kencing bertakung tu kena. Kalau duduk bangun mungkin air kencing tu tak sebab tak kena tempat dia tu, saluran dia tu. Tapi bila dia silang kaki, jadi. Tapi orang yang normal sekadar berdehem dah keluar dah. Cuma nak berdehem, dia bukan berdehem dekat sini. Banyak kali dah saya ajar dah gitu. Itu sakit tekak. Takkan keluar air kencing. Tak keluar berdehem. Tak keluar. Ya, para ulama kita kata berdehem, tengok ni. Dan berdehem beberapa kali. Bukan berdehem. Bukan. Berdehem ni kena mengaji jugalah cara berdehem masalah kencing. Ini berdehem kalau gatal tekak. Berdehem ataupun istibrak dalam masalah kencing, dia kena macam ni tau. Bila kita berdehem, dia ada vibration tau, dia ada getaran dia. Getaran tu kita boleh salurkan, kita boleh bawa. Caranya macam mana? Caranya kita fokus dekat sistem reproduktif lelaki ni. Sistem kat mana pun dia kencing, benda macam tu. Fikir je tu. Fikir je dalam kepala. Dalam kepala je ada. Kat mana yang air kencing tu tersekat. Dalam badan kita. Lepas pada tu, bila kita dah fokus ke situ, tarik nafas panjang-panjang, berdehem sekali dan kuat, dan fokus kat situ. Dia tak bukan dia tu. Dengan gerakan badan sikit, kena cantik semua, vup dia keluar. Bukan itu gatal tekak. Takkan keluar air kencing. Jadi buat 3-4 kali keluar tak bagi orang normal. Orang yang dah tak berapa nak normal sangat, tak boleh. Tak keluar juga sebab di getaran dia tak kuat sangat. Maka dia kena berdiri, berjalan, melompat sebagainya. Buat macam mana? Macam mana pun. Yang akhir sekali saya ada satu orang tanya, dia tak boleh juga, tak tetap juga air kencing akan keluar. Tapi keluar tu macam contoh sehari semayang 5 kali, keluar sekali je. Dia kencing dia nak ambil wuduk kan, dia kencing basuh apa semua, mungkin subuh tak jadi, mungkin zuhur tak jadi, asar jadi, maghrib tak jadi. Dia seolah-olah bukan semua, tapi tiap-tiap hari juga jadi. Kadang-kadang 2-3 hari jadi. Tension. Kalau jadi sebulan sekali tu mungkin okey lagi kot. Sebulan sekali jadi. Ini jadi sehari sekali. Tension. Okay. Macam mana nak buat? Akhir sekali saya bagi satu penyelesaian yang dia kata lepas tu selesai. Macam mana? Nak semayang tu janganlah kencing. Kencing sejam 2 jam sebelum nak semayang, selesai masalah. Ini tak nak semayang, nak ambil wuduk, masa tu kau kencing. Kenapa? Dah lah ada masalah. Jadi macam mana? Contoh nak semayang kau apa? Nak semayang subuh kau apa? Semayang subuh pukul 6. Okey, dia kena buat kunci jam. Kunci jam dia bangun pukul 5 atau pukul 4.30. Treng keluar lagi kencing gitu. Okey. Lepas tu sambung tidur balik pukul 6, bangun, ambil wuduk apa, jangan kencing lah. Semayang. Tak keluar. Nak semayang zuhur kau apa? 1.30. Pukul 12 kencing lah. Lepas tu nak menitik, biarlah dia menitik, bukan semayang. Kan susah pun bagi orang ada penyakit ni. Lepas tu selesai, betul lah. Dia pun tak terfikir, kenapa aku selama ni nak kencing, nak ambil wuduk, nak sembahyang, masa tu baru masuk bilik air untuk kencing. Kenapa? Dia lupa. Sedangkan benda tu bukan penyakit yang keluar air kencing berterusan dari mulut hadas, bukan. Dia keluar sekali-sekala, sehari sekali, 2 hari sekali. Jadi itulah cara dia. Masa nak sembahyang, kencing awal-awal. Patut tahanlah kejap. Masa nak sembahyang tu kau terasa-rasa kan, tahanlah. Settle masalah dia. Sampai sekarang selesai. Itu cara dia. Okey. Kenapa dia kata? Dan maka baru dibasuhkan dia. Kenapa nak cerita pasal kencing sangat ni? Kenapa nak cerita pasal kencing? Pasal berak, pasal istibrak, pasal basuh berak, basuh kencing, buat apa? Cerita pasal benda-benda lain lah. Ni kenapa ni? Meh, kita baca kenapa. Dan banyak orang kena seksa kubur, azab kubur dengan sebab tiada suci basuh kencing. Sebab itulah orang kena azab bukan rasuah je. Bukan curi orang, duit orang, bukan je. Bukan tu aja, itu kena seksa juga. Tak cuci atau tak kena cara pembasuhan ketika buang yang kecil, buang yang besar pun kena seksa kubur juga. Seksa kubur ni
Sebab tiada suci basuh kencing. Maksud tak suci tadi itulah, dia tak istibrak lagi, dah basuh dah. Masa dia dah ambil wuduk, dia nak sembahyang, gerak-gerak masa berjalan tu keluar setitik. Bila keluar setitik, dia buat macam terlupa, buat macam-macam, tak ada macam tu. Akhir sekali tak kena seksa. Sebab apa? Sebab wuduk dah tak sah. Bila wuduk tak sah, sembahyang tak sah. Lepas tu pegang Quran, berdosa lagi. Baca Quran tak apa, tak ada wuduk, tapi pegang Quran, berdosa. Lepas tu pula yang menitik tu kena dia punya jubah, kena dia punya seluar, kena dia punya kain. Next, sembahyang seterusnya, okey dah, dia dah sihat dah, tak menitik dah. Tapi dia pakai jubah yang sama, masih lagi tak sah, ada najis. Lepas tu dia tunggu seminggu baru basuh. Bila seminggu baru basuhlah, selesailah semua masalah. Dia pakai, jadi pula sekali lagi, jadi pula. Walaupun nampak macam satu je cerita dia berterusan. Cerita dia berkait. Jadi kenalah seksa kubur orang yang tak suci dengan betul-betul. Ingat, dia kata kat sini, ingat kamu pada tempat itu. Ingat kamu pada tempat itu. Beringatlah sikit, jangan buat lebih kurang. Ya, itu maksud dia. Ingat kamu pada tempat itu, kubur-dubur, tempat keluar najis dan tempat cara basuh tu, ingat, dia kata. Ingat macam mana? Dengan mengaji. Bukan ingat saja, hati-hati bukan. Dengan mengaji. Bila sebut mengaji, hukum syarak dia macam mana, cara penyucian dia, ikut hukum syarak dengan mengaji. Bila sebut mengaji, bukan mengaji Quran. Mengaji itu belajar. Dan pada air dan cermat pada air. Yang ni tak ada masalah lah kita. Sebab kita tak cermat pun, duit air banyak kan. Kalau air jenis ambil air telaga, kara air telaga lagi, jaga-jaga. Kalau jaga cermat. Kalau tidak, tak apalah buat cermat tu. Dan bersuci, dan mengaji cara bersuci supaya sah sembahyang. Dan tawaf bagi orang haji. Kalau tidak, dahlah pergi haji tu mahal. 30 berapa ribu T20. Mahal tau, T20 30 lebih tau. Kalau B40 belah-belah. Tak tahu. M40 20 lebih. 20 berapa dah? 20 lebih. B40 belas. T20 30 lebih. Itu sekarang punya pergi haji. Dia tak boleh, dia tengok gaji. Tahu tak T20? Tahu takkan T20 tu tak tahu tak? Saya yang tak ada, B40 tak ada, ni pun tahu. Takkanlah memang. Jadi dahlah mahal. Pergi pula, lepas tu tiba-tiba tak sah pula haji. Contohnya buat haji lah, buat tawaf lah, bukan buat haji, buat tawaf. Buat tawaf kan masalah. Dalam kisah ni, tentang seksa kubur ni kan, hadis yang masyhur tu kan, Nabi lalu dengan para sahabat berjalan, tengok ada 2 kubur. Tiba Nabi berhenti. Nabi pun, aku mendengar 2 manusia dalam kubur ni sedang diseksa. Azab dia sekarang ni. Nabi berhenti kat situ. Lepas tu Nabi pun sambung balik. Dua-dua kubur ni diseksa kerana kedua-duanya diseksa. Tapi satu seksa kerana dosa besar, satu seksa kerana dosa tak besar. Yang dosa besar ni kita tak heran sangat, patutlah kena seksa buat dosa besar. Yang bukan dosa besar ni yang kita nak tahu ni. Yang dosa besar tu Nabi kata masa dia hidup dia mengadu domba. Dia mengadu domba Dia cakap kat orang ni bergaduh. Cakap ni bergaduh. Zaman sekarang media sosial lah. Cut video ni, dua ustaz bergaduh. Gitu lah. Potong orang ni sambung bergaduh. Dia panggil mengadu domba. Jadi dengan dia buat gitu, bergaduhlah dua orang ni kerana dia tu punya bawa mulut. Okey. Itu layak tak dia kena azab kubur? Kita kata padat muka tak? Okey. Yang satu lagi Nabi kata yang ini bukan dosa besar, dosa kecil, iaitu dia tidak istibrak atau tak basuh dengan betul. Dia tak basuh dengan betul, jadi menyebabkan sembahyang dia tak sah tadilah. Tetapi dosa tu bukan dosa besar. Dosa basuh betul-betul, jangan bagi menitik. Kalau dia langgar juga, dosa juga, tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Sebab basuh tak sempurna, dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi azab kubur sama dengan orang buat dosa besar. Sayyidina Umar dengar, gitu. Bila Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar jaga sungguh-sungguh sehingga datang was-was. Pula sebab terlalu jaga pula. Nampak
sampaikan kalau rasa tu lain. Ni tak rasa pun, dia tahu ada air 2-3 titik. Ada bekas basah, bukan air, ada bekas basah 2-3 titik dekat seluar, dekat kain, dekat jubah. Uish. Akhir sekali Sayyidina Umar buat macam mana sebab dah was-was tu mari, setan tu mari. Nak macam mana? Dia masa ambil basuh apa semua, masa nak ambil uduk tu, dia ambil air, dia percik kat situ. Hilang was-was. Sebab apa? Bila ada air tadi, air dapat aku percik tadi. Sehingga datang keyakinan, nyok keluar, terasa mengalir. Dah keluar. Yang ni tak boleh lah kita nak kata yang percik tadi. Itu antara cara dia. Kalau was-was dah duk jaga-jaga sampai was-was datang, kalau macam tu kan, ambil percik. Tapi walaupun percik, kalau rasa air tu mengalir, yang tu tak boleh guna. Percik, ini aku percik tadi, tak, kau rasa mengalir. Ini kalau mari was-was, ya ke tak? 50-50. Macam ya, macam tak. Macam ya, macam tak. Itu kita boleh pakai air yang aku percik tadi. Cara tu, cara tu. Jadi Nabi pun, lepas pada tu, Nabi pun ambil pelepah tamar kan. Patahkan 2. Pelepah tamar yang masih segar, masih hijau, masih hidup. Pacak. Nabi kata mudah-mudahan selama kurma yang masih hidup ni, setiap yang hidup dia akan bertasbih pada Allah. Setiap yang hidup akan bertasbih. Termasuklah juga binatang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan yang hidup. Yang dah kering tak mati tu, hidup. Maka mudah-mudahan dengan tasbih dia dapat meringankan sikit. Mudah-mudahan je, bukan semestinya. Mudah-mudahan dapat ringan sikit kesian dia. Aku dengar, kamu semua tak dengar, kata para sahabat. Dia pun pacak dua-dua. Daripada peristiwa tu lah yang kita dah buat sekarang ni lah. Kita tanam atau kita pacak, atau kita pacak apa-apa atas kubur kan. Kita tanam pokok orchid apa kan? Pokok apa tu? Kemboja. Selasih. Selasih lah. Selasih kita tanam. Ada tak kisahlah, yang penting tanam. Sebab apa? Sebab ambil sempena tu lah. Dan kalau kita tanam pokok, dia tak mati-mati. Lagi tak payahlah nak pacak-pacak selalu. Dan daripada tu juga kita baca Quran atas kubur. Sama lah. Sebab kalau lah, cuba bayangkan pelepah tamar yang hidup, masih lagi hijau, dia bertasbih. Nabi kata mudah-mudahan dapat manfaat juga, ringan sikit. Kalau ini bukan pelepah, orang pula ada iman. Orang yang ada iman tu pula bukan tasbih, baca Quran. Takkanlah tak tiba-tiba tak ada manfaat kot. Itu dia kias lah. Itu boleh. Itu yang ada kadang orang baca berapa hari-hari atas kubur kan. Istilah baca atas kubur, tapi bukan dia naik kubur, baca tepi kubur kan, baca atas kubur. Ada ke? Boleh kalau nak kias. Kalau tak nak pun tak apa. Khilaf ulama benda tu. Ada ulama itu tak sampai pun. Ada ulama itu tak sampai. Itu khususnya untuk Nabi. Nabi boleh buat. Kalau bukan Nabi tak sampai. Ada. Tapi ada ulama yang tak sampai. Jadi nak kecoh-kecoh apa? Nak kecoh apa? Jadi itu yang kias. Last sekali orang Melayu kias apa? Daripada yang tadi. Boleh dekat tanah Melayu ni ada pelepah tamar. Nak tiru Nabi? Tak ada. Okey. Kalau apa pelepah ada? Kelapa sawit. Allah, nak ambil macam mana? Pelepah kelapa tinggi. Nak panjat dulu. Jadi apa yang banyak dekat tanah Melayu? Bunga berlambak. Itu yang petik bunga tu. Tapi bunga tak tahan macam pelepah. Pelepah lama, bunga berapa hari berapa hari je. Tapi itulah kiasnya. Adakah boleh letak bunga? Boleh. Asalnya tak boleh. Kias yang tadi dengan niat tadilah. Bukan ini saja ikut adat ke, bukan kurapat-kurapat, tak, niat ikut tadi. Nabi letak pelepah. Sebab apa? Pelepah tamar. Sebab dekat sana banyak pelepah tamar. Boleh ambil. Kita nak cari pelepah tamar kat mana? Kita kiaskan benda hidup. Apa yang banyak? Kan bunga banyak. Petik. Letak atas tu. Berapa hari? Seminggu ada bunga? Tak sampai. 3 hari. 3 hari dia layu, dia dah mati. Okey. 3 hari jadilah. Lepas tu buatlah benda lain. Ni sementara nak tanam aja. Itulah. Boleh, tapi kalau kita tahulah sebab dia. Kalau tak tahu sebab, aku tengok, tok aku mati bubuh gini, okey siap ayah aku mati tidur lagi tu. Mati siap aku nak bubuh. Bubuh kenapa? Saja. Tu yang tak boleh. Kenapa jiwa air tu? Supaya dalam tu sejuk sikit orang dalam tu. Itu yang tak boleh tu, tak faham kenapa. Kalau faham tak ada masalah pun nak bagi tanah tu lebih kejap. Sebab lepas minggu 2 minggu dia akan merekah tu. Silap-silap keluar bau. Jadi dengan jiwa air menyebabkan dia lebih kejap dan sebagainya. Sebab tu nak jigo pun ambil paip je biar banjir.
Cuma jiruh kenapa? Dia ada kerana bagi menyejukkan. Sejukkan apa? Kiyah kat mana? Tak ada. Itu yang mengapu, mengepek tu je. Dalam pandai tahu, pandai cara dia, okey. Pandai tahu makna tu, no problem. Wallahu a'lam. Cukup ah. Dan jika membasuh akan kain kena najis. Cara basuh pula. Dan jika membasuh akan kain kena najis, kerana najis, maka dihilang akan rasanya, warnanya. Itu cara pula, cara menyuci najis akan datang. Wallahu a'lam. Itu selain tasbih kafarah dan surah subhanakallah. Ladzina amanu